forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap benarkah 7 ahli BN bakal letak jawatan. Sebelum tu saya baca sedikit detail dekat Harian Metro ni. 7 ahli Parlimen BN letak jawatan hanya kabar angin, kata Ahmad Zahid Hamidi. Saya baca detail sedikit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan bahawa 7 ahli Parlimen daripada Barisan Nasional akan meletak jawatan. Beliau berkata perkara itu hanya kabar angin berikutan mereka terikat dengan aku janji yang sudah ditandangi sebelum ini. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. 7 MP, saya sebut langkah 7 MP. Wujud pula. Kononnya, ceritanya bukan 5 orang, 7 orang katanya. Untuk mengharu birukan suasana kestabilan politik negara. Kenapa jadi begitu? Dan suka tak suka sekarang ni Sarah, pilihan raya kecil datang lagi. Dalam 26 bulan nanti ada penamaan calon untuk kursi Parlimen Pulai dan juga Dewan Undangan Negeri di Simpang Jeram di Johor. Apabila kembalinya ke Rahmatullah Datuk Seri Salihuddin Ayub, jadi kosong kursi Parlimen Pulai dan kursi Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Johor, saudara. Simpang Jeram dekat dengan Muar. Di Pulai itu dekat Johor Bahru. Maka akan diadakan pilihan raya kecil. Jadi kemudian tak lama lepas itu nanti akan ada juga lagi pilihan raya kecil, iaitu bagi Dewan Undangan Negeri Don Pelangai di Bentong Pahang. Berikutan berlakunya tragedi terhempasnya pesawat terbang di Alminia, ya saudara. Ini yang mengorbankan Allahyarham Datuk Johari Harun. Pun akan ada pilihan raya kecil. Jadi saya melihat bahawa ketiga-tiga pilihan raya kecil ini tentunya bakal menyaksikan pertembungan yang saya jangkakan lebih dahsyat daripada 6 pilihan raya kecil. Sebab masing-masing nak tunjuk kekuatan. Yang mana mereka yang menang daripada tiga Dewan Negeri, ya saudara, di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Perlis. Itu mereka mengatakan ini nak tunjuk kekuatan, mesti menang. Untuk mengeronyok calon daripada Pakatan Harapan, itu daripada Parti Amanah. Dan bagi Pakatan Harapan bersama dengan UMNO Barisan Nasional, maka mereka harus menjadikan ini sebagai jeda waktu untuk kebangkitan. Dan sebab ini penting, ini berlaku di Johor dan di Pahang. Jadi saya melihat gedebaknya pilihan raya di Johor dan di Pahang nanti, memang maha dahsyat saudara. Dan di sinilah mereka yang ingin konon-kononnya nak menjatuhkan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim di anjung kuasa Seri Perdana, ini peluang terbuka. Kalaulah calon daripada Perikatan Nasional dapat ditumbangkan, dapat dimenangkan di kursi Parlimen Pulai, bertambah lagi kekuatan mereka daripada 74 kursi kepada 75 kursi. Kononnya terpulanglah pada rakyat di Pulai untuk menentukan ketetapan apakah mereka bersetuju untuk memilih calon daripada Perikatan Nasional ataupun kekal dalam ukhuwah semangat perpaduan antara UMNO dan Pakatan Harapan. UMNO jelas, kerana kursi itu dimenangi oleh Perikatan oleh Parti Amanah, maka biarlah calon daripada Amanah. Sebab kita menghormati keputusan rakyat dulu memilih Amanah, walaupun kita ada calon kita Datuk Nur Jazlan, saudara. Tapi kita merasakan okey, sesuai biarlah. Dan UMNO tentulah akan turun untuk membantu dalam semangat ukhuwah, sama-sama menyelesaikan lengan, saudara, di Pulai, begitu juga di Simpang Jeram. Dan saya melihat seandainya berjaya pula di Pulai, maka laju lagi lah langkah 7 ahli Parlimen itu untuk menggugat keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya melihat keadaan ini, bukan saya nak mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak saudara. Tetapi beliau adalah mewakili ataupun memimpin Pakatan Harapan. Dan parti dia menang 82 kursi. Perlu dihormati. Kenapa tak habis-habis lagi? Saya dapat tahu saya. Sekarang ni musim jual beli. Sedang berlaku ni saya. Sedang berlaku musim jual beli. Ahli-ahli Parlimen. Ada yang nilainya 30 juta lah, 50 juta. Jika ini berlaku, saya merasakan bahawa ahli-ahli Parlimen yang terlibat dalam jual beli ini, saya, mereka mengkhianati
Mereka mengkhianati kepercayaan rakyat. Sebab itu saya katakan, pemimpin ini mereka melacurkan kepercayaan rakyat yang meletakkan mereka sebagai ahli parlimen untuk memperjuangkan soal rakyat. Bukan memperjuangkan soal parti. Bukan untuk memperjuangkan soal siapa nak jadi Perdana Menteri. Tidak. Contoh saya katakan. Ahli Parlimen Bagan Datuk. Rakyat di Bagan Datuk mengharapkan Datuk Seri Zahid Hamidi memperjuangkan untung nasib warga Bagan Datuk. Soal dia nak dipilih jadi Timbalan Perdana Menteri, itu rezeki. Tapi bukanlah terjebak dalam untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rakyat di Tambun memilih beliau sebagai ahli parlimen. Maka dia harus menyantuni masalah kehidupan rakyat di Tambun. Soal parti pimpinannya dapat majoriti di kalangan parti-parti yang lain dan dia diangkat sebagai Perdana Menteri, itu rezeki dia lah. Rezeki warga Tambun untuk mendapat calon mereka jadi Perdana Menteri. Untuk warga Bagan Datuk untuk menjadi Timbalan Perdana Menteri. Walaupun ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Usai saja pilihan raya, maka semua menyatu ni. Setiap wakil rakyat tak boleh pandang, ini dulu tak sokong saya, maka orang macam ni tak boleh, kena diketepikan. Saya tak bersetuju. Sebab itu saya katakan, walaupun di Kelantan, UMNO cuma dapat 1 kursi saja di Galas. Dan Parti Amanah dapat 1 kursi saja di Kota Lama. Dan apa yang dijanjikan sebagai Perdana Menteri untuk membantu rakyat Kelantan dalam isu air, isu ekonomi, perlu diteruskan. Sebab, daripada 9,000 tu, katalah dalam banyak-banyak kawasan tu, tidak ada seorang pun calon daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang hilang wang pertaruhan. Ada beribu yang menyokong mereka. Takkan nak diinayakan orang menyokong hanya kerana majoriti memilih daripada parti PAS untuk menang. Tak boleh diinayakan. Begitu juga macam mana di Terengganu. Walaupun 32-0, tapi tak boleh diinayakan warga Terengganu. Apa yang dijanjikan, nak bawa pembangunan, ekonomi Terengganu dipertahankan, dipertingkatkan, kena bawa. Tapi kalau ada pimpinan kerajaan negeri yang menyeleweng, maka kita harus ambil tindakan undang-undang. Itu yang pasti. Sebab itu saya merasakan saudara, soal langkah 7 ahli parlimen ni, saya rasa ini satu tindakan yang cukup memalukan. Dan saya nak sebut perkataan tak sedap saudara. Amat bagi saya lah. Bahasanya tak tahulah. Kalau nak, saya tak suka menggelar perkataan yang sebegitu saudara. Ini satu tindakan yang bacol lah saudara. Dah sudah-sudahlah, biarlah sekarang ni. Dunia menghadapi masalah ekonomi. Rakyat menghadapi masalah ekonomi. Sepatutnya sama-sama membantu kerajaan. Demi rakyat, lestari rakyat. Ini yang paling penting. Jangan pintikkan diri sendiri. Dan saya amat mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini saya cakap terus terang. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tak suka dengar. Saya kata, sudahlah Datuk Seri. Cukup-cukuplah Datuk Seri turun ke gelanggang, nak bercakap bahawa Datuk Seri mau menantang rasuah. Saya rasa mungkin orang yang terlibat dalam rasuah ni tak suka dengar. Orang yang mereka ni terlibat dalam rasuah mana suka. Apabila Datuk Seri mengatakan, saya akan ambil tindakan. Orang yang menyakau, merompak wang negara. Saya ingat begini Datuk Seri. The best thing Datuk Seri laksanakan secara diam-diam. Orang kata baling batu sembunyi tangan. Ambil tindakan saja. Rakyat nak tahu bila nak ambil tindakan ni. Sebab terdedah macam-macam. Apa berlaku pada Jana Wibawa, apa berlaku dalam kepincangan Mistari Net, apa yang berlaku dalam kerajaan dulu, pembelian vaksin, macam-macam ada berlaku. Sekarang ni laksanakan. Orang kata walk the talk. Perdana Menteri harus walk the talk. Jangan takut-takut. Saya rasa, saya yakin, kalaulah tindakan diambil terhadap mereka yang melakukan kepincangan dalam pentadbiran, rakyat akan beri teguh di belakang Datuk Seri. Dan rakyat akan merasakan, yes, this is the Prime Minister. Jadi tak ada lagi mengatakan cakap, tak laksanakan. Ini masalah saya. Saya mengharap Datuk Seri sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Orang panggil PMX lah. PMX. Saya. Dan saya harap laksanakan. Jangan bising-bising. Jangan pergi turun tempat ni. Saya akan pastikan mereka yang melakukan terlibat dalam korupsi, kita akan ambil tindakan. Tak payah cakap dah. Now is action oriented. Datuk Seri diam-diam masuk pejabat, buat kerja. Dan tanya, hari ni nak santuni, tanya Tan Sri Azham Baki, apa cerita SPRM? Berapa orang yang telah disiasat? Siasat, bawa ke depan.
Tak ada kisah siapa saja tanpa mengenal kawan ataupun lawan. Saudara. Dan perbicaraan Presiden UMNO teruskan. Kita pun nak tunggu. Ini keadaannya sekarang ni. Lelaki orang cakap, buka mulut aja. Bung. Kenapa? Kerana tak nampak. Saya faham. Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak nak lakukan kerana musim pilihan raya. Orang akan menganggap satu itu simpati. Rakyat akan marah kerana adanya musuh politik, maka dibawa ke muka pengadilan. Now sekarang dah selesai. Tak usah fikirlah pilihan raya kecil di Pulai, tak payah fikir pilihan raya kecil di Simpang Renggak, Simpang Jeram, tak payah fikir apa yang berlaku di Pelangai. Itu urusan rakyat tempatan. Yang rakyat nak tahu siapa, mana-mana tangan yang mencincang, maka baru mereka lah yang harus memikir. Kita nak tunggu sekarang ni. Dr. Mazli dah bercakap, Bistari Net ada berlaku penyelewengan. Bawa seret ke muka pengadilan. Kapal LCS, ada orang yang terlibat mengaut keuntungan. Kita tahu siapa. Bawa ke muka pengadilan. Tak usah peduli. Jangan lagi apa. Kita kena walk the talk. Perdana Menteri cakap mesti dikota. Saya tahu Datuk Seri mau menangani kehidupan rakyat yang miskin. Okey. Kita bersetuju. Kita menyokong. Sebab Datuk Seri mengharapkan bahawa menjelang hujung tahun ini tidak ada lagi rakyat miskin tegar. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Tetapi, yang Datuk Seri bercakap bahawa kita akan pastikan mereka yang menyakau wang negara, mereka yang akan merompak harta rakyat, mereka perlu ambil tindakan. Kita nak tengok sekarang ni. We want to see walk the talk. Jadi saya tak maulah dalam keadaan sekarang ini, besok pilihan raya bercakap lagi. Tindakan tak ada lagi. Itu keadaan saya. Tapi rakyat akhirnya tertunggu-tunggu. Bila nak buat? Bila nak buat? Cukup-cukup dah. Time is over now. Dan dalam saat kita menyantuni, sebab bila Perdana Menteri mengatakan nak ambil tindakan kepada mereka terlibat dalam rasuah, itu orang kata menggerakkan ataupun mengejutkan musang-musang yang ada dalam reban ayam. Bahawa mereka sudah dikenal pasti. Musang atau alamak, orang dah tahu aku adalah reban ayam sekarang ni. Dan musang-musang ini akan bersiap segera. Sebab itu, memang bersetuju apabila Datuk Seri mengatakan bahawa ada orang nak menjatuhkan Datuk Seri. Memang betul, siapa yang terlibat dalam korupsi, mereka akan memikirkan the best way, kick him out. Dan I terselamat. Tapi, selamatkan rakyat. Selamatkan negara. Sekarang ni, saudara. Ini sekarang tidak mahu lagi bercakap. Enough. Kita sedang menghadapi, tadi saya cakap awal bicara saya, harga bawang pasti akan naik. Harga barang makan pasti akan naik. So macam mana? Jangan izinkan rakyat bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni buka mulut je bohong. Ini tak mau. Walk the talk. Kalau memang kita tahu, beri kesedaran pada rakyat, negara mengalami hutang yang begitu besar. Subsidi yang kita boleh lakukan sebegini. Dan pembangunan tidak dapat lakukan besar-besar. Jerung ini cukup saja. Dan yakinlah, kalau Datuk Seri mengambil tindakan begitu, rakyat beri teguh belakang Datuk Seri. Mana orang tak sayangkan pemimpin yang tegas menyelamatkan harta negara? Siapa yang tak sayang pemimpin yang memberi kebahagiaan untuk rakyatnya? Ini keadaan. Kalau mereka yang dilihat boleh mengganggu gugat kestabilan negara, cukup saja. Saya tak nak sebutlah zaman dulu-dulu, zaman kerajaan 22 tahun apa semua. Tak payah kita mengulangi, semua orang tahu. Berapa ramai yang disumbat ke dalam. Ada akta itu, akta ini. Kita ada akta. Saya tak silap saya bulan lepas saya dah bercakap. Kita mempunyai akta portal. Laksanakan. Ini keadaan saya. Tak payah. Jangan rasa malu. Do not feel shy. Jangan merasa malu untuk bertindak. Masa untuk Perdana Menteri bertindak sekarang ni, this is the best time. Dan di saat rakyat menderita. Secara lara perantau. Dia kata, EPF akaun pun dah penat melalak. Saya rasa rakyat tak tahu ke mana nak cari duit ni. Dan kepada teman-teman warga UMNO, sudahlah. Ini tidak. Bila datang musim pilihan raya, saya nak bagi tahu, apakah warga UMNO akan turun membantu teman-teman kita yang bertanding untuk kursi di Parlimen Pulai dan juga Simpang Renggam ataupun di Pelangai. Nanti kecapatlah, tak ada peruntukan macam mana nak turun. Kalau inilah saudara adalah seorang yang tidak langsung mengenang budi pada parti yang begitu banyak berjasa pada kita. Now soalnya, kita dah bersama dalam sebuah pakatan.
iaitu Pakatan Amanah dalam Pakatan Harapan. Sama-sama kita tolong turun ke gelanggang. Terjemahkan keikhlasan kita dalam persatuan. Orang nak kata apa pun katalah. Orang nak kata UMNO sekarang ni dia lembu oleh amanah. Katalah, kita terus bergerak. Sebab bagi kita ini paling penting bahawa ukhuwah dalam kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mesti mantap, kukuh. Itu saja saudara. Okey tuan-tuan, komen saya baca detail sikit lagi dekat Harian Metro ni. Ini adalah ditandatangani oleh mereka dalam aku janji dalam dokumen diikrarkan di hadapan saya. Katanya ketika ditemui pemberitahu selepas majlis penutupan Madani Raid PDRM ISBC di Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor di sini hari ini. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Hazali Ketua Polis Selangor Datuk Husin Amar. Terdahulu Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam mengurusi rakaman video mendakwa 7 ahli parlimen akan meletak jawatan masing-masing. Beliau mendakwa ahli parlimen terbit adalah 4 di Johor dan masing-masing di 1 di Pahang, Sabah serta di Negeri Utara. Mengulas lanjut, Ahmad Zaid yang juga pengurusi BM berkata, barang tindakan yang ingin dilakukan perlu menunggu sehingga akhir penggal. Jika mahu ambil tindakan pada hemat mereka untuk kepentingan diri, saya fikir eloklah tunggu akhir penggal nanti. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian Program dan Pihak Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.